Assalamualaikum guys, Guana Demos. Alhamdulillah. Okey. Saya Zainal aka Grabber Singer aka Uncle Grabby. Okey. Masya Allah, Uncle Grabby terkejut. Terkejut dengan fenomena yang video yang Uncle Grabby baru upload di YouTube dalam 2-3 hari lepas ni tentang sambutan terkejut. Macam mana boleh tiba-tiba jadi macam tu? Okey. Untuk Uncle Grabby seorang, okey. Nanti Uncle Grabby ceritakan sedikit. Uncle Grabby nak buat penjelasan sedikit tentang who am I? Okay. Siapa Uncle Grabby ni? Okay. Uncle Grabby ni orang biasa-biasa je, macam netizen semua. Okey. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, Uncle Grabby dah tua. Kalau kita tengok kan, Uncle Grabby ni janggut semua dah putih apa semua ni kan. Uncle Grabby ni adalah seorang retired person. Okey, dah tua. Okey, dah pencen, orang berpencen dah, orang dah pencen. Pencen daripada kerjaya. Okey, jadi Uncle Grabby ni Pak Haji pencen dah. Pak Cik Haji pencen, yang mana yang meminati muzik. Okey, daripada kecil dulu minat macam contoh masa zaman-zaman Uncle Grabby ni. Uncle Grabby dibesarkan dengan macam music genre rock. Sebab itu nampak sekarang pun macam orang kata apa, soul, jiwa rock tu masih melekat. Okey, walaupun dah taraf Pak Haji. Pak Haji, okey, a little bit okey, jadi bila Uncle Grabby balik daripada haji pada 2018 tu, Uncle Grabby pencen. Lepas tu Uncle Grabby decided nak pencen daripada kerjaya. Jadi lepas tu Uncle Grabby tengok temporarily Uncle Grabby jadi seorang Grab driver, pemandu Grab. Okey, sebab itu Uncle Grabby nak panggilan manja Uncle Grabby, Uncle Grabby. Grabby itu stand for macam contoh dia, Uncle Grabby adalah seorang pemandu Grab. Okey, temporarily. Okey, jadi bila sebagai seorang pemandu Grab ni macam kadang-kadang tu most of the time tu dia ada banyak masa. Okey, sementara kita tunggu, kadang-kadang kita tunggu customer ataupun take a break for a while after orang kata apa ni, servicing apa ni, customers and so on kan. Jadi masa, sebab jadi bila kita ni ada masa banyak, sebab itu pencipta kita jadi bila Uncle Grabby balik, bila Uncle Grabby retired, Uncle Grabby adalah anugerah sebab minat muzik sikit. Jadi Uncle Grabby adalah Allah bagi anugerah sikit-sikit aja. Nak compare dengan macam contoh dia apa yang berlaku sekarang ni, fenomena yang berlaku, Uncle Grabby terkejut. Masya Allah, kata apa benda ni, apa jadi ni dengan video Uncle Grabby ni sampai tinggi views. Uncle Grabby tak expect. Okey, apa yang Uncle Grabby throw dalam YouTube atau kongsi dalam YouTube tu adalah konsep ingat mengingati, terutamanya diri Uncle Grabby. Sebab kita ni tak boleh lari. Kalau kata kita ni dalam orang kata apa ni, hidup di dunia ni, kita ni dikategorikan sebagai seorang musafir, seorang traveller yang hidup di dunia yang sementara nak menuju ke dunia yang Uncle Grabby kategorikan selepas kita meninggalkan dunia yang fana ataupun dunia yang tipu-tipu ni, yang orang cakap ni. Uncle Grabby tak tahu di Indonesia dipanggil apa, dunia palsu ke whatever ke. Jadi kita akan menuju ke future world. Uncle Grabby kategoriskan sebagai future world. Future world ni adalah dunia masa depan. Dunia masa depan ni iaitu alam akhirat, alam yang kekal abadi, yang tak terfikir di akal. Itulah Uncle Grabby kategorikan sebagai future world. Jadi Uncle Grabby, bila Uncle Grabby balik daripada haji, jadi Uncle Grabby expect that I'm going to have macam a lot of macam ample time in between sementara tu, because Uncle Grabby nak take a break from orang kata apa ni, working environment dulu Uncle Grabby kerja. Jadi Uncle Grabby fikir, apa benda yang aku nak buat dalam masa yang Allah beri kan, supaya memberi manfaat kepada diri kita, dan sambil-sambil tu ingat mengingati tentang kita ni sebagai seorang musafir hidup di dunia ni. Yang mana jadi Allah bagi ilham, pencipta kita bagi ilham
Uncle Gabby bolehlah menyanyi sikit-sikit. Suara bukannya sedap mana pun apa semua. Allah bagi ilham, okey, buat konsep dakwah santai. Yang mana sebab Uncle Gabby ni adalah seorang pendosa yang fakir serta hina, tak punya apa-apa. Jadi macam mana cara pencipta kita yang maha teliti menyusun semuanya ni, perjalanan kehidupan di alam semesta ni, jadi maha telitinya, jadi menyelamatkan daripada kancah macam contoh dia maksiat, dosa ke apa ke. Jadi daripada situlah Gabby terfikir macam mana lah aku ni nak contribute, orang kata, untuk mengingati sesama insan kita ni, supaya kita ni tak tertipu oleh musuh kita yang nyata, iaitu syaitan dan hawa nafsu yang sentiasa sering untuk menyesatkan kita sehingga nafas kita yang terakhir. Jadi Uncle Gabby pun Allah cetuskan ilham untuk membuat konsep dakwah santai. Jadi selitkan menyanyi dalam konsep video yang Uncle Gabby produce. Jadi in between tu Uncle Gabby cuba macam contoh dia selitkan sedikit kata-kata supaya kita ni mengingati supaya kita ni tak leka tentang apa tujuan kita diciptakan di dunia sebagai seorang insan. Sebab itu Allah ada bagi tahu dalam surah Al-Mulk yang mana dunia ni adalah is a test place, tempat untuk ujian kita sebagai insan. Orang kata apa tu, Allah nak tengok, pencipta kita nak tengok sama ada kita lulus ataupun kita gagal. InsyaAllah semua ni, kita ni semua insyaAllah akan lulus dan insyaAllah akan ditempatkan di syurga Allah besok-esok bersama dengan siapa? Itu tak adalah idola kita adalah baginda Rasulullah SAW. Itulah dia. Jadi insyaAllah. Jadi itulah bila Allah cetuskan ilham tu, Uncle Gabby pun kongsi macam mana cakap kata. Uncle Gabby pun kongsikan selit konsep tu. Sebab Uncle Gabby ni adalah mengingati sebab kita ni terdiri Uncle Gabby ni terdiri pada orang yang dulu leka apa semua kan, tentang apa yang pencipta suruh. Pencipta dah bagi guidelines kat kita insan untuk hidup di dunia. Sebab itu Allah utuskan baginda Rasulullah SAW supaya kita ikut itu apa dia, Al-Quran dan Sunnah, supaya kita ni hidup kat dunia tak sesat. Okey, itu sedikit sebanyak. Jadi cetusan idea tu Uncle Gabby dapat. Jadi Uncle Gabby throw dalam kongsi dalam YouTube. Itu yang Uncle Gabby namakan Grabber Singer, celoteh dalam lagu. Jadi sebelum nyanyi Uncle Gabby cakap sikit. Lepas tu belakang tu Uncle Gabby pun tutup sikit dengan cakap ingat mengingati punya konsep. Okey, itu dah dia sedikit sebanyak. Jadi bila nak jadi cerita untuk video yang Uncle Gabby cover Bila Cinta Bersuara, kebetulan dalam FB Uncle Gabby ni ada FB, personal FB. Jadi Uncle Gabby ni tujuan dia dalam personal FB Uncle Gabby ni, Uncle Gabby orang kata apa ni, dalam katalah minggu ni apa Uncle Gabby punya topik atau nak sentuh tentang apa. Jadi kebetulan minggu lepas sebelum Uncle Gabby rilis lagu Cinta, cuba cover lagu daripada Abang Syahri Amri ni, lagu Cinta Bersuara ni, Bila Cinta Bersuara ni, Uncle Gabby ada buat macam tu. Apa benda yang Uncle Gabby nak. Jadi point dalam FB tu adalah ke arah orang kata apa ni, insaf. Maksud dia cukup lah kita ni duduk leka di dunia, semua ni kita balik lah, insaf lah kita ni apa tujuan kita diciptakan, supaya kita ni sentiasa ingat tentang apa tujuan kita diciptakan di dunia ni, supaya kita ni sentiasa ingat kepada pencipta kita, sebagai orang Islam, ingat apa ni, sentiasa berselawat, sentiasa beristighfar tentang kesalahan lampau. Jadi Uncle Gabby punya dalam minggu lepas tu Uncle Gabby nak buat ke arah topik itu. Jadi nak jadi cerita, jadi bila Uncle Gabby dah ada satu lagu untuk selitkan dalam video. Nak jadi cerita, bila Uncle Gabby mengopi satu hari itu, kawan Uncle Gabby cerita tentang seorang penyanyi istimewa daripada Indonesia yang bernama Resa, yang mana background dia cerita macam ni.
suara dia hebat, Masya Allah. Tinggi. Lepas tu dia punya peminat Abang Sari Amri, dia cover banyak lagu-lagu, Masya Allah. Abang cakap kata hebatnya. Memang lagu Abang Sari Amri ni, dia adalah salah satu seorang komposer terkenal di Malaysia. Lagu dia ni kalau kata sentuhan Abang Sari Amri ni, Masya Allah, memang kalau kita dengar tu dengan lirik dia tu melekat di jiwa. Jadi lagu beliau tu banyak ke arah macam ketuhanan. Maksud dia kita tengok bila kita melihat lirik tu dengan mendalam apa baru kita faham Allah. Jadi banyak karya yang Abang Sari Amri ni buat lagu tu, kalau kita mendalami lagu, lirik tu adalah supaya kita ni tak leka dengan kehidupan kita di dunia, supaya kita ni sentiasa taat dan akur pada apa yang pencipta kita suruh. Sebagai orang Islam, follow guidelines dan peraturan dia, iaitu melalui baginda Rasulullah SAW. Jadi bila kawan Uncle Grabby cerita tu, lepas tu kawan Uncle Grabby suruh explore. Cuba explore, dia kata Uncle Grabby cuba explore lagu Bila Cinta Bersuara. Jadi Uncle Grabby kata, lepas tu Uncle Grabby mula-mula takut sebab lagu tu baru, yang mana ditujukan khas kepada Reza sebagai hadiah. Jadi Uncle Grabby cakap, tak apalah, kata biarlah, Uncle Grabby dah ada dah lagu untuk selit dalam video Uncle Grabby. Lepas tu kawan Uncle Grabby cakap kata, lagu tu dah bagi hadiah sekarang ni, Abang Sari Amri dah macam orang kata apa ni, buka kepada siapa yang nak cover lagu tu, dipersilakan, tak ada masalah, apa semua sekali. Jadi bila Grabby dengar macam tu, Abang Sari Amri bagi blessing bagi siapa-siapa yang nak cover, Grabby pun dengarlah lagu tu. Dengar lagu daripada Abang Sari Amri. Lepas tu Uncle Grabby tengok lirik-lirik yang telah ditulis, Masya Allah. Lepas tu Uncle Grabby tengok, macam kebetulan yang apa yang Uncle Grabby nak sentuh dalam konsep video next yang Uncle Grabby nak share dengan netizen, yang mana yang follow Uncle Grabby punya YouTube channel. Jadi Uncle Grabby tengok, macam boleh blend in dengan apa yang point yang Uncle Grabby nak buat, nak share dengan orang kata apa ni, YouTube Uncle Grabby. Jadi bila Uncle Grabby tengok liriknya, Masya Allah, kata okey. Jadi ini orang kata apa ni pandangan Uncle Grabby tentang lagu ni. Bila cinta bersuara. Jadi tambah-tambah kita hidup ni sekarang ni di akhir zaman. Kita tengok macam-macam dah. So indirectly macam-macam dah. Kita tengok kalau kata dalam perspektif cuaca yang bagi kita insan, kita tengok tak menentu. Dulu kalau kata dia ada macam tu, kita tengok dia ada macam season punya musim. Okey, bila period ni hujan, period ni panas. Tapi kita tengok lately ni macam tak menentu lah pandangan kita sebagai insan yang lemah yang dicipta oleh pencipta kita. Jadi Uncle Grabby tengok bila cinta bersuara, Uncle Grabby orang kata apa, dia cakap apa, tafsirkan ikut Uncle Grabby sikit. Bila Allah bersuara, bila pencipta kita bersuara, dia ada dua perspektif. Jadi Uncle Grabby tengok, boleh blend ini dalam video Uncle Grabby ni, dalam konsep mengingati. Sebab kita tengok macam-macam keadaan perang yang baru berlaku. Macam kita ni sebagai orang Islam ni, kita tahu macam haywire dengan virus sana, dengan vaksin, macam-macam teori lah, macam-macam kita dengar. Jadi Uncle Grabby pun okey, sebab Uncle Grabby pun touch dalam dua perspektif, iaitu bila Allah bersuara, bila cinta bersuara, dalam touch dua perspektif. Okey, bagi mereka yang telah kembali, bila kita ni melakukan macam contoh amalan-amalan yang tertentu dalam Islam. Sebab kita kena ingat, Islam itu apa? Islam itu adalah surrender, menyerah diri, taat kepada apa yang Allah suruh, pencipta kita suruh melalui ajaran baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau orang yang dah kembali, dia dekat, dia buat amalan, dia macam disiplin dalam amalan dia tu. Kalau sekiranya dia miss satu-satu amalan, dia terlupa ke apa benda ke, dia rasa macam dia rasa macam tak sedap hati, tak sedap diri. Apa benda yang dia miss nak buat? Jadi
Oh, okay. So indirectly Allah bersuara dalam perspektif kita cakap lah. Menyentuh kita. Kau ni lupa untuk kata mengingatkan aku nak buat benda ni. Contoh mengaji Quran ke apa. Jadi macam tu. Sebab kita kena ingat Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha penyayang dan mengasihani. Maha pengampun. Itu perspektif pertama. Perspektif kedua, kita tengok. Kalau kata mereka yang jauh, kita tengok pandangan kita. Mereka yang jauh ni apa semua, leka apa semua sekali. Kalau sampai satu stage, Allah bersuara. Bila cinta bersuara, Allah nak marah, Allah bagi musibah. Dekat orang tu, kau benda ke. Jadi, kita tengok dalam mata kasar kita, padan muka dia. Kena musibah, kena begini. Kena bala, kena apa ke. Malapetaka ke apa. Tetapi, bagi pandangan Uncle Grabby yang tak punya apa-apa ilmu, itu adalah cara bila cinta bersuara, itu Allah bersuara sebab Allah tahu. Jadi Allah nak menegur kita supaya kita ni jangan leka, supaya kita ni kembali ke jalan apa yang kita, tujuan utama kita diciptakan di dunia ni, supaya kita ni taat apa perintah Allah. Jadi teguran kasih sayang Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim menegur. Jadi bila begitu, Uncle Grabby pun cuba cover. Jadi dalam cover dalam video Uncle Grabby, bila cinta bersuara ikut Uncle Grabby punya, orang kata apa, pandangan. Jadi bila Uncle Grabby cover, Uncle Grabby pun nyanyi ikut, orang kata apa ni, taste Uncle Grabby. Okay, Uncle Grabby nak place. Sebab Abang Sa'ri Amri adalah komposer yang memang hebat. Dia bagi vocal guide dalam lagu tu. Jadi placement tu ikut orang kata apa, masing-masing punya taste atau cita rasa. Bagi Uncle Grabby, sebab itulah Uncle Grabby pun letak situ macam ni, yang ini kat sini, macam ni sini. So macam tu lah. Tapi Uncle Grabby pasti kalau kata ada artis-artis yang lain, macam tu kalau kata yang akan nyanyikan lagu ni adalah jauh lebih baik daripada Uncle Grabby. Ibarat macam langit dengan bumi. Sebab Uncle Grabby ni adalah, orang kata apa, tak ada background music. Cuma seorang peminat music. Itu saja yang dibesarkan dengan dulu genre lagu-lagu rock. Okay. Walau bagaimanapun, jadi bila jadi macam tu, bagi Uncle Grabby, bila Uncle Grabby cover, Uncle Grabby terkejut. Masya Allah, aku ni orang biasa je yang nyanyi macam taraf. Suara bukannya sedap sangat. Jadi macam bagi Uncle Grabby tengok, Masya Allah, apa hal jadi sambutan macam ni? Uncle Grabby terkejut. Okay, bila terkejut, dan Uncle Grabby berterima kasih yang mana yang ada komen yang support. Yang jangan support Uncle Grabby, kita kena support. Siapa sebab kalau nak puji siapa kata? Pujian kepada Allah yang layak apa semua sekali. Uncle Grabby ni, kita ni adalah yang dicipta oleh Allah. Jadi kalau kata Allah tunjukkan kehebatan ke apa tu, Allah sebenarnya nak tunjuk kehebatan Allah, jadi kita puji kepada Allah. Masya Allah. Okey, jadi Uncle Grabby tengok. Okey, lepas tu yang Uncle Grabby orang kata apa tu, terkilan sikit. Sebab itu jangan ribut-ribut. Sebab pandangan mata kasar kita, mencontoh dia, walaupun Abang Sa'ri Amri dia menghadiahkan lagu kepada Resa, okey, jangan ribut-ribut. Penyokong fanatik, relax, tenang. Okey. Sebab perspektif kita tengok, rugilah begini-begini. Itu perspektif mata kasar kita sebagai insan yang lemah. Tapi perspektif pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ianya adalah maha teliti susunannya. Jadi kalau kita tengok perspektif satu lagi, Masya Allah, rezeki kepada adik Resa. Okey. Sekarang dilamar oleh satu macam tu, orang kata apa ni, syarikat rakaman. Okey, diikat kontrak. Jadi patut kita bersyukur dengan apa yang berlaku. Contoh dia, kita tengok perspektif, katalah adik Resa ni, kata sebelum ada ni cover lagu-lagu Abang Sa'ri Amri, tapi ended up, okey, kita tengok macam kita tengok keadaan kelam kabut sebagai insan, tetapi yang maha teliti itu, okey. Sebab kita jangan risau, sebab Allah telah susun rezeki masing-masing mengikut kemampuan masing-masing. Sebab dia tahu makhluk yang dicipta kan. Contoh kalau kata nak bagi kat dia ni, kan aku bagi kan makin jauh daripada sepatutnya apa tujuan kita dicipta. So ada susunannya mengikut orang kata apa tu, maha teliti.
susunan pencipta. Jadi kalau kita perspektif tu, rezeki bagi adik Resa. Jadi sekarang ni rezekinya makin bertambah apa semua sekali. Jangan ribut-ribut. Jadi cumanya Uncle Krabi pesan kepada semua sekali lah. Bukan termasuk dengan adik Resa. Okey, apa-apa yang kita nak buat kita kena ingat. Sekarang okey, sebelum ada tu. Okey, kita tengok. Nak tengok synchronize ataupun sebab itu maha teliti susunan pencipta kita. Okey. Sekarang adik Resa dah release bila dia dah orang kata apa ni, ikat kontrak dengan syarikat rakaman. Sekarang adik Resa dah release lagu yang bernama Beban Cinta. Itu. Ini perspektif pandangan Krabi. Hebat maha pencipta kita yang menyusun. Okey. Bila cinta bersuara ni, insya-Allah dia akan jadi popular bila ada artis tertentu yang akan cover, insya-Allah. Sebab apa? Dia translated into bila pencipta kita menegur kita sebagai manusia dengan kasih sayang yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila cinta bersuara, jadi kita ni nak kena taat. Jadi sebab kita jangan sampai pencipta kita bersuara sampai memberi, orang kata apa tu, kalau kata translation itu kita insan lemah, Allah apa hal jadi begini, tapi Allah yang maha bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi cantik susunan dia. Bila cinta bersuara, bila Allah menegur insan dengan kasih sayang, jadi kita kena taat kepada arahan apa yang Allah suruh melalui ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita sebagai orang Islam ni, itulah jadi kita nampak tu macam Allah, kita ni macam ada beban hidup kat dunia ni. Sebab kita ni macam kena akur dengan taat, dengan apa orang kata apa ni, ajaran yang Allah suruh. Macam tu, it looks simple, macam contoh solat 5 waktu kita kena jaga, contoh dia. Lepas tu kita nak kena buat baik ke arah sifat-sifat positif, sifat-sifat mahmudah. Benda ni susah nak buat sebab kita ada musuh yang sentiasa cuba, tak payah buat lah, okey, relax lah, okey. Sebab kita kena ingat, kita ni insan tak ada tarikh mati. Jadi cantik susunan pencipta. Jadi bila Resa dah being release dengan lagu baru Beban Cinta, jadi indirectly kita sebagai insan yang hidup di dunia ni sebenarnya memerlukan macam rules and guidelines yang kita kena patuh. Sebab pencipta kita tahu, okey, kita kena sebab kita kena ikut. Kita pun kerja mana-mana, contoh kalau kata kita kerja pun kita kena ikut peraturan dia tertentu. Kalau nak buat bisnes pun kena ikut peraturan. Kita tak boleh main macam orang kata apa, main rembat, tak boleh. Dia kena ada peraturan. Jadi Allah yang maha pencipta kita, dia tahu pencipta kita yang diciptanya, iaitu manusia ni, apa yang perlu kita buat untuk kita, orang kata apa ni, hidup dengan orang kata apa, tenang di dunia ni. Jadi sebab tu kita kena taat dan ikut dengan peraturan yang Allah telah beri, garis panduan melalui baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ni nampak, sebab itu ada kalau kata alim ulama dia selalu cakap macam kata-kata hikmah. Kita ni hidup kat dunia ni ibarat penjara. Sebab itulah macam kita rasa macam terbeban hidup kat dunia ni, nak kena taat apa semua sekali. Memanglah sebab kita insan yang lemah. Jadi kita kena taat kepada arahan pencipta kita. Sebab pencipta kita ni yang maha berkuasa semua sekali, dia tahu makhluk yang ciptanya. Jadi kita kena taat. Itu yang translated into video release yang baru adik Resa kita ni, Beban Cinta. Sebab jadi kita hidup di dunia ni macam ada bebanan hidup. Sebab apa? Jadi kita terikat dengan rules and guidelines sebagai orang Islam. Orang Islam tu, apa maksud Islam? Islam tu kan surrender. Islam tu adalah way of life. Jadi way of life ni orang kata apa lebih loss of words. Way of life, kehidupan, cara kehidupan yang betul. Jadi Islam tu surrender. Jadi surrender kat siapa? Menyerah diri. Menyerah diri, kita ni kena taat kepada ajaran arahan
pencipta kita melalui ajaran baginda Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya kita hidup di dunia ni sebagai terpenjara. Sebab apa? Sebab macam terkongkong dengan apa yang sebab apa? Sebab Allah nak bagi ganjaran yang amat hebat apabila kita ni meninggalkan dunia yang fana, yang mana ganjarannya bila kita taat ni. Jadi sebab itu dia, kalau kita tengok lagu dua-dua ni, Masya Allah, dia ada macam interconnection. Bila Allah bersuara, kita kena taat. Jadi kita hidup kat dunia ni ibarat macam beban bagi kita pandangan ni. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi ganjaran yang hebat di dunia yang kekal abadi. Abadi semua orang tahu kan, iaitu syurga yang mana tak terfikir di akal, tak pernah terlihat di mata, tak pernah terdengar di telinga. Masya Allah, itulah dia. Jadi jangan ribut-ribut, penyokong semua, penyokong resa. Dan orang kata apa ni, Indonesia dan Malaysia, sebab kita adalah serumpun. Kita adalah orang Melayu, kita adalah orang Islam. Jadi itulah apa yang Uncle Graby nak share. Okey, dan Uncle Graby nak pesan kepada kita semua, netizen semua sekali. Dan last kali Uncle Graby nak pesan kepada adik Resa. Okey, semoga sukses di kemudian hari. Dan ingat, kita kena tanamkan niat yang betul. Sebab macam Rasulullah SAW cakap, innamal a'malu binniyat. Apa-apa kita nak buat tu dia bergantung pada niat. Sama juga macam Uncle Graby. Kalau Uncle Graby yang share video yang sebelum hari ni, kalau niat dia tak betul, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik, astaghfirullahalazim, habis. Ibarat macam mana perumpamaan, kalau kita pasang niat tak betul. Kalau contohnya Uncle Graby ni nak ambil populariti, resa lah, nak ambil kesempatan ke, ibarat macam contoh hadis qudsi yang Rasulullah SAW pesan dekat kita semua. Ibarat macam mana, ada satu hadis qudsi ni Uncle Graby petik tentang satulah, tentang sedekah lah. Bila kita Allah tanya kita, contoh Uncle Graby ambil, Uncle Graby masa hidup kat dunia ni, bila kita ni bertemu dengan Allah, Allah tanya, engkau sedekah tu untuk apa? Uncle Graby, sedekah untuk apa? Uncle Graby jawab macam mana? Ya Allah, aku sedekah ni kerana-Mu ya Allah, masa di dunia. Allah jawab macam mana? Bohong, dia kata. Engkau yang sedekah kerana engkau nak tunjuk ke orang ramai ni engkau adalah seorang dermawan. Masuk engkau dalam api neraka. Allah campak masuk dalam api neraka. Jadi wahai netizen semua, kita sama-samalah perbetulkan niat kita tu. Kalau kata kita nak berkongsi benda ke, sama juga. Uncle Graby buat video ni adalah untuk Uncle Graby sendiri. Niatnya pendek je, Allah panjang, tak apa. Kalau tidak sampai maksud supaya kita ni, kita nak buat apa-apa, sebab kita ni bukan ada di dunia sahaja. Kita ni akan menuju ke alam yang kekal abadi, yang tak kira lah kekal abadi. Kita hidup kat dunia ni sekejap aja. Jadi apa-apa kita kena fikir bila kita mati besok, sebab kita tak ada tarikh mati, kita tak tahu bila, dirahsiakan oleh pencipta kita. Jadi kalau insya-Allah ke arah satu yang kita tinggalkan, benda yang baik macam baginda Rasulullah SAW pesan kat kita, bila kita meninggalkan, apa-apa yang kita contribute, tak kira lah kat YouTube ke, kat mana-mana, supaya insya-Allah satu hari nanti dia akan mengalir sebagai salah satu daripada cabang pahala bila kita berada di alam akhirat besok. Okey, jadi adik Resa, Pak Cik memesan supaya perbetulkan niat kita. Sebab ingat, Uncle Graby nak pesan kepada semua sekali, termasuk Uncle Graby. Uncle Graby tertarik dengan kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana macam tu, dia lebih baik orang bercakap buruk tentang kita daripada orang memuji kita. Sebab kalau orang bercakap buruk tentang kita, kita ada peluang untuk memperbaiki diri ke arah sifat-sifat positif, sifat-sifat yang dianjurkan dalam Islam, yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik, supaya kita dapat membantu sama insan yang lain. Daripada orang memuji kita, jangan puji Uncle Graby. Lebih-lebih Uncle Graby tak suka kena pujian.
kalau nak muji, orang kata apa tu, divert pergi ke memuji pencipta kita. Alhamdulillah, pujian hanya adalah untuk milik Allah. Jadi sebab apa kita takut nanti bila puji, kita pemula lupa diri kita, apa tujuan kita diciptakan. Takut kita ni terikut kepada musuh kita, iaitu siapa dia? Ketua musuh, iaitu Iblis, la'natullah. Na'udzubillah min zalik. Jadi ikut ke arah sifat-sifat yang dikeji dalam Islam, iaitu riak, sombong, takabur. Itulah. Jadi bagi mereka netizen, terutamanya yang orang lelaki, lebih nak pesan sikit yang mana ada dianugerahkan suara yang baik itu, sebab banyak kalau ada kesempatan jumpa mana-mana surau ke ataupun mana-mana orang kata salah satu daripada taman-taman syurga di dunia ni, so kita sama-sama memperbaiki diri, belajar jadi Tok Bilal. Bilal. Itu adalah kalau daripada perspektif nyanyian ataupun melantunkan suara, yang paling tinggi adalah azan. Azan. Okey, kita bermula dengan macam contoh dia azan di rumah dulu. Okey, lepas tu bila dah confident ke apa ke, kita mengagungkan pencipta kita, di mana surau-surau yang terbiar. Sebab ramai dah nak kena ada orang kata apa, backup. Sebab ramai dah pakcik-pakcik yang dah tua-tua dah apa semua dah, yang melantunkan azan. Itu adalah orang kata apa, daripada perspektif seni suara adalah yang premier ataupun teragung di muka bumi Allah ini. Jadi kita sama-sama mengutamakan sebagai seorang lelaki Islam ke arah mengagungkan pencipta kita, sebab kita adalah makhluk yang dicipta. Oleh itu, sampai sini dulu, rasa dah terpanjang dah Gaby nak cakap ni. Semoga kita ni tenang-tenang di Indonesia dan Malaysia. Bagi adik Resa, semoga maju jaya, dan jangan lupa kita ni kalau boleh ke arah hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan juga tanamkan niat kita ke arah hubungan dengan Allah, dan juga memperbaiki hubungan hablum minan nas, sama manusia. Okey, sampai sini dulu daripada saya, Uncle Gaby. Okey, dan terima kasih banyak siapa yang mana sudi untuk subscribe channel Uncle Gaby. Uncle Gaby terkejut ya, Masya Allah, apa semua sekali. Jadi sama-samalah kita kalau kata nak kongsi ke apa, Alhamdulillah. Jadi pada artis-artis di Nusantara dan di dunia, minta maaf banyak-banyak kalau kata Uncle Gaby tercover. Sebab dalam kalau kita tengok dalam Uncle Gaby punya channel ni, Uncle Gaby ni cover macam-macam. Lagu orang putih ada, apa ni, heavy rock lah, macam-macam lah. Jadi insyaAllah ke arah konsep santai-santai, ingat mengingati sesama kita. Okay, sampai sini dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doakan mereka yang jauh, supaya diberi taufik dan hidayah oleh pencipta kita supaya kembali ke jalan yang lurus. Jangan lupa doakan yang mana yang telah kembali, semoga Allah meletakkan kolbu, tak bolak-balikkan hati kita supaya sentiasa berada di jalan yang lurus. Jangan lupa doakan Uncle Gaby sama. Uncle Gaby pun adalah seorang pendosa yang fakir serta hina. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, ciao cincau.